Google Earth. Baik. Dia ada sebab kenapa kita pakai Google Earth. Cuba tuan-tuan dan puan-puan pergi dekat atas ni, tuan-tuan dan puan tulis perkataan ILKKM Sungai Buloh. Dia takkan keluar lah, dia akan tulis Kolej Sains Kesihatan Bersekutu. Betul? Sebab indeks dia belum lagi dibuat secara tuntas lah. So kalau saya tekan butang search, maka dia akan zoom in lah dekat kawasan yang berkenaan. Okey, ini adalah data, saya tak pasti yang paling latest ke apa. Tapi anda boleh tengoklah dekat sini, tak silap saya is tahun bila ni? 2023. Ni quite recent lah. So untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita menggunakan Google Earth ni, one of the good things about Google Earth is we can understand also the trend. Saya tak berapa ingat lah. Dia akan rekodkan setiap bulan, setiap tahun, setiap kali ada changes tau. Cuma kalau data tu tak ada cloudy macam ni, cantik lah. So anda boleh nampak lah, mula-mula ada college, lepas tu college ni tak ada, mula-mula banyak sikit. Okay, ini contoh college kita, nampak betul? So anda boleh zoom in, dan kalau rezeki anda baik, anda boleh tekan butang manusia ni. Okay, tekan manusia ni, anda boleh tekan butang manusia untuk pergi ke street view, betul? Okay, you can drag the people, ni semua orang tahulah, betul tak betul? Okay, ada lagi satu cara di mana tuan-tuan dan puan-puan juga boleh dapatkan maklumat yang lanjut dekat kawasan ni apabila ada orang ambil data secara foto aerial, aerial foto lah, sama ada 360 kamera ataupun biasa punya kamera. Okay, whatever it is, inilah contoh Google Earth. Okay, why the Google Earth is very important? Sebab kat atas ni, nampak tak? Dia ada 4 features utama. Yang pertama gambar pin, yang kedua gambar polygon, yang ketiga gambar path, yang keempat gambar image overlay. Ini adalah record a tour. Record a tour ni kalau anda nak buat descriptions lah with regard to the people that coming to your places ke something like that. Okay, and then the other things lah. Ini contoh yang lain Earth, Sky, Mars, Moon dan lain-lain. Okay, kat sini adalah kita punya ruler. Kita nak tahu kawasan. Kemudian dekat atas ni kita ada apa lagi? Macam-macam lah kita boleh leverage. Saya sedang giat membangunkan satu modul berkaitan dengan open source intelligence with regard to the geospatial statistics. Ni nanti tengoklah, mungkin tak sempat lah zaman awak, mungkin zaman-zaman akan datang lah. Okay, ini email. Pardon? Ini apps lain? Ini Google Earth. Google Earth Pro. Ya, awak install. Google Earth dekat dalam yang awak tengok pada browser, itu Google Earth browser. Yang saya gunakan ni is Google Earth Pro. Maknanya yang anda download dan install dalam komputer. Dia kena guna internet lah. Okay, kemudian kita ada Google Map kat sini. View in Google Map. And then last sekali adalah view in the Google Earth on web. Okay. Yang lebih penting kat sini adalah yang sebelah kiri ni. Yang ini yang paling penting. Yang lain tak penting. Yang ni dipanggil sebagai place marker, polygon dan juga path. Kejap lagi, saya akan mulakan dekat sini lah sekejap lagi, iaitu kita akan belajar macam mana nak membuat polygon, path ataupun point daripada Google Earth Pro, dan kemudian kita akan manipulate segala-galanya di dalam kita punya QGIS ya. Okey, saya ingin maklumkan data yang kamu tengok ni adalah contoh salah satu cara yang paling mudah, paling mudah anda nak buat apa-apa objek lah. Okey, saya ambil contoh Anda ada satu point kan kat sini. Okey, cuba klik point tu. Okey, dia akan keluar gambar apa ni? Gambar pin kan? Pin ni anda cuba pinkan lah dekat tempat guard ni. Dekat guard house. Kita punya college. Okey, dah pinkan dah? Okey, dekat situ tuan-tuan dan puan boleh nampak dia tulis untitled place marker. Betul? Tulis kat situ apa dia? Guard house. Guard house. Guard house. Lepas tu tuan-tuan dan puan boleh nampak dekat situ dia ada style, color, view, altitude dan lain-lain lah. So, saya persilakanlah tuan-tuan kalau nak ubah, boleh ubah lah. Dia boleh ubah color sebenarnya. Ni, boleh ubah simbol. You can click over here and then change the symbol. So, I'm going to change the symbol into the something to do with this one lah. Okay, bendera, gambar bendera Okay, ni contoh guard house. Alright? Dah sudah, jangan lupa tekan butang OK. So, bila you tekan OK dekat dalam menu, tuan-tuan dan puan, anda akan nampak lah ada satu guard house diletakkan pada My Places. Betul tak? So, ini guard house. Okay. Okay, itu yang pertama, pembelajaran mengenai membuat point. Ini dipanggil apa? Point data. Point data ni ada banyak fungsi lah. Fungsi yang biasanya kita buat berdasarkan objektif awak. Kalau objektif awak adalah nak menilai point, maka anda boleh gunakan point. Ada setengah keadaan kita nak menilai juga point dan juga polygon. Bila masa nak pakai polygon, bila data tu dah banyak sangat, anda nak cerita pada satu mukim ataupun satu area, satu kawasan. Faham tak? Macam ni lah. Contohlah, saya namakan kawasan ini adalah Kompleks
kompleks ILKKM ataupun kompleks KKM. Ini kompleks KKM lah, sebab ini KKM punya kan. Dan kalau saya pergi ke sebelah kanan, ini dipanggil sebagai kompleks UITM. Contohlah, ini dipanggil sebagai kompleks integrasi. Ini dipanggil sebagai kompleks ibadat. Yang ini dipanggil sebagai asrama. Contoh, anda nak bagi dia dalam bentuk apa? Poligon. Boleh tak? Jawapan dia boleh. Okey, yang saya cerita-cerita ni, semua ni basic tau. Sebab dia ada yang advance lagi. Sebagai contoh, gambar daripada satellite image ni, anda boleh masukkan ke dalam AI, Artificial Intelligence, untuk identify manakah vegetation and manakah yang dipanggil sebagai land use. Anda boleh gunakan satellite image untuk tahu berdasarkan color ni kita boleh nampak mana yang dipanggil sebagai jalan. Ni contoh. Nampak ni? Ini apa ni? Projek yang terbaru sebab ini 2023 tau. So ini 2023 dia akan buat satu jalan baru daripada mana ke mana ni. So anda boleh nampak. Anda boleh agak lah. Dia akan keluar ikut mana yang plus punya highway dia baru nak buat tu. Nampak tak? Perhaps maybe they coming up from here because this is quite congested area and this is the only road that they use currently. So they want to create another alternative road lah dekat sini. I don't know very well about that, but kalau anda lihat secara konfigurasinya begitu. Kemudian apa lagi yang penting dekat sini sebagai environmental officer adalah apa? Siapa tahu? Sungai. So dekat sungai ni nanti kita boleh guna DEM, Digital Elevation Model, di mana kita boleh melihat contoh-contoh manakah yang dipanggil sebagai sungai, larian air, kat mana punca air masuk dan sebagainya. Anda jangan terkejut Sungai Buloh ni, kalau kita tengok betul-betul, anda zoom out, belakang ni adalah kawasan hutan. Ini adalah kawasan hutan simpan kawasan hutan simpan. Okey, kira kawasan kita ni agak menarik lah. Menarik Okey, dah siap guardhouse tadi. Baik, kita explore yang kedua dipanggil sebagai polygon. Okay, ini polygon. Cuba anda tekan butang polygon. Okey, dekat sini anda tulis ILK. Okey, kemudian anda tekan polygon, dia akan ada gambar ni. Nampak tak gambar yang saya tunjuk ni? Gambar kerja saya ni. Okey, anda boleh lukiskan lah. So, contohnya saya lukiskan gambar kolej kita. Ni saya sedang lukiskan lah gambar kolej kita ni. Lukiskanlah lebih kurang je. Nanti kalau tak cantik pun kita boleh cantikkan kemudian. So this is the idea how you want to draw a polygon. Okay, dah sudah. Alright, so this is the example. Dah siap? Maka jangan lupa bagi nama lah. Saya bagi nama apa? ILKKM SB. SB. Dan saya tekan butang OK. So jadilah polygon. Okay, tuan-tuan akan nampak kat bawah ni. Satu namanya Park Guardhouse, satu lagi namanya ILKKM SB. Okay, dan tuan-tuan pun boleh right click untuk tekan butang dipanggil sebagai get info for you to change a little bit here and there with regard to the style and color. Contoh anda nak kurangkan opacity supaya dia nampak jugalah college tu. Anda buat 50%. So nampaklah college tu sikit kan. Anda boleh ubahlah according to your preference. So I'm going to, fill and outline, opacity, I'm going to change into 50. Ni contoh 50. Nampak? Dia kelabu sikit. Okay. Color area dia contohlah saya buat color color ungu lah. College ni kan kita kan lebih kurang ungu kan kita punya warna korporat kan. Okay, dah siap. Kalau ada hang lah buat balik itu je. Tekan OK dan tekan OK kat sini. Okay, ini saya punya college. Kalau anda nak edit, tak apa, kejap lagi kita edit. Ini contoh. Dia akan ada maklumat yang berkenaan ini. Okay. Alright, so apabila selesai, maka we have another one which is we call it as a path. Dekat path ni contoh, tuan-tuan puan boleh tekan dan anda boleh lukis jalan lah. So saya lukislah jalan dekat dalam college ni. Saya start daripada guardhouse, pusing belakang sampai ke kawasan tempat letak kenderaan bas. Okey, belakang ni adalah tempat ready care, belakang ni ada pusat pelupusan 3R. Okey, ini sempang yang tak ada apa. Okey, kemudian tempat parking pengajar, bawah ni susur gajah dan habislah. Ini contoh, saya akan tulis apa? Jalan. Jalan ILKKM SB. Contoh. And then saya akan ubahlah style color dia supaya jadi nampak sikit kan. So I'm going to change into red color. So it become red color like that. And then okay. So kita dah ada 3 lah. 1 point, 1 polygon, 1 gambar path. Okay, boleh? Jadi ke tak jadi? Setelah kita dah buat 3 perkara utama tadi, kita ada lagi satu yang tuan-tuan juga boleh gunakan yang dipanggil sebagai add a image layer.
Ini image layer ya. Image layer ni sekarang ini mungkin tak ada fungsi dia, tapi saya nak jemput tuan-tuan dan puan untuk zoom out belakang sikit. Apabila tuan-tuan dan puan berkhidmat dengan kerajaan, kadang-kadang anda akan melibatkan diri untuk mengambil data yang lebih besar untuk melihat kawasan dari segi nak mengagih sumber lah. Oleh itu saya jemput tuan-tuan dan puan ambil data yang dipanggil contohlah map Majlis Daerah Majlis Perbandaran kita bawah mana bawah Petaling kot, bawah Petaling. Kita ada dua majlis perbandaran sebenarnya. Bawah Gombak pun dia, bawah Selayang pun dia ya. Petaling. So ini contoh daerah Petaling kan, betul. Okey, so tuan-tuan dan puan boleh try ambil gambar ni bawah kerajaan negeri ni sebagai contoh. Tuan-tuan dan puan boleh ambil. Ni saya nak tunjukkan macam mana nak gunakan image layer tadi. Okey, saya buat yang susah dululah sebab yang lepas buat yang susah nanti yang senang saya tunjukkan macam mana. Apa maksud senang? Senang maknanya data tu dah ada. Ni contoh Petaling Okey, anda kena tengok betul-betul dekat mana Petaling ni diletakkan. Petaling ni diletak dekat dengan Kelang, betul? Okey, contoh kat sini Petaling. Tapi siapa tahu apa masalah dia? Macam mana kita nak letak benda ni? Betul tak? Sebab kita boleh copy lah dan screenshot dan sebagainya. Tapi kita nak letak tu kita tak boleh nak bayangkan lah. Melainkan kita boleh berusaha dengan Okey, mari kita try buat. Sebelum kita ada majlis daerah Petaling, kita kena ada map Selangor dulu, betul tak? So anda pergi ambil map yang kedua, map Selangor. Okey, saya ambil dulu map Selangor lah, senang. Yang map Petaling ni anda boleh screenshot. Tolong screenshot dulu. Dah screenshot dah? Okey, saya dah screenshot. Okey, saya akan pergi map Selangor pula. Ni map Selangor. Map Selangor ni saya ambil lah dekat mana-mana yang sesuai. Ni map Selangor. Kalau nak lebih cantik sikit, ambil yang ni pun tak apa. Ni map Selangor kat mana ni? Anda boleh tekan visit. And then you are able yourself to see the map Selangor here. Okay, ni map Selangor. Nampak kan? Map Selangor. Kalau kita tengok, Sungai Buloh, Shah Alam, Kapar ni dah daerah lain lah. So, ini adalah majlis daerah ni tadi. Nampak? Puchong. Herod sikit ke sini, Shah Alam. Kona sikit ke sini. Ambil dekat kawasan Sungai Buloh ni. Ini semua kawasan, apa dia? Kawasan majlis tadi lah. Okay, saya tak nak bercerita panjang pasal bab ni. Saya nak tuan-tuan buat screenshot juga yang ni. Contoh. Okay, screenshot. Okay, dah screenshot dah? Dah screenshot Okay, screenshot pun boleh. Anda nak download image pun boleh. Tak ada masalah. Anything will do. So, I'm just screenshotting it lah. Untuk memudahkan saya screenshot je. Okay, dah siap. Maka tuan-tuan dan puan akan pergi balik ke Google Earth. Okay, pergi ke Google Earth. Okay, dah pergi dah Google Earth? Okay, zoom out lah banyak sikit sebab kita nak masukkan map Selangor ni. Okay, contoh apa yang kita akan buat sekarang, kita akan letak image layer. Dekat sini saya akan buat map Selangor. Dan saya akan cari map Selangor tadi yang saya telah screenshotkan. Okay, ni contoh lah. Nanti tuan-tuan puan mesti tertanya-tanyakan apa yang kita nak buat ni. Kita nak membuat layer-layer daerah lah sebagai contoh. So, the way that we want to do it, we need to have a layer first. We need to know where is our areas. Kat mana area kita. Ni contoh tengok saya buat. Saya masukkan. Dan saya kurangkan transparency. Okay, next. Saya akan bawa map ni. Tuan-tuan perasan tak? Map ni boleh dibawa-bawa, nampak? Nampak Jadi, kalau tuan-tuan tanya saya, apa sebenarnya yang saya sedang buat? Apa yang saya sedang buat ini adalah saya nak tahu kawasan Selangor dan saya nak lukis kawasan Selangor ini berdasarkan poligonnya. Tadi kita dah belajar poligon kan? Jadi ini adalah antara cara paling manual lah yang dipelajari oleh student adept pada zaman selepas merdeka dulu. Buat ni kira dah batch-batch yang advance lah. Okey, ni contoh saya akan cari sampai saya sesuaikan lah dengan sepadan perak di sebelah atas. Okey, ini contoh lah. Okey, katakanlah dah sesuai. Okey, next apa yang saya akan buat? Saya akan tekan butang OK. Dan last sekali apa nak buat dengan benda ni? Biar je lah. Yang penting saya nak buat apa dia? Polygon. Contohlah saya nak tahu mana Sabak bernam. So saya dapatlah image untuk Sabak bernam. Faham tak? Ini adalah contohnya Sabak. Saya tulislah Sabak. Okey, yang kedua adalah Sungai Besar. Pun saya lukis. Another one is Sungai Besar. Sorry
I'm going to use this one. Faham tak kenapa kita letak gambar tadi? Faham kan? Sebab kita nak tahu layer je. Nak tahu dia dekat mana, kat mana. Nak melayer-layerkan dia je. Macam mana? Macam mana? Boleh, tak ada masalah. Yang sebenarnya kalau tanya saya, ini semua cara yang tak bagus. Cara yang bagus sebenarnya download je sebab dah ada orang buat dah pun. Cuma saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan, inilah caranya apabila tuan-tuan dan puan mendapat satu kawasan. Contohnya nanti anda dekat PKD, anda dekat daerah. So, macam mana anda nak buat persepadanan ataupun anda nak melukis kawasan Sungai Buloh tadi sebagai contoh, yang merupakan kawasan yang besar Sungai Buloh ni. Maknanya awak nak lukis kawasan Sungai Buloh ni, hospitalnya, ALKKM-nya, pusat kusternya, faham tak? Maksud saya awak nak mendigitalkan semua kawasan ini. So that's why you kena layer. You kena layer. Layer tu sebenarnya nak tahu je apa yang kat belakang tu. Kalau anda tahu, anda buat je lah sendiri kan. Contohnya macam anda lukiskan. Anda lukiskanlah ni. Ni contohnya nama dia apa? Hospital lah kan. Lukis je hospital. Okay. So anda pun dah ada satu hospital. So tulis itu hospital Sungai Buloh. Hospital SB. Okay, siap. So saya ada hospital. Sabak dengan apa nama sungai besar ni pun saya tak nak bincangkan lah. Just nak tunjuk je kepada tuan-tuan dan perempuan. Jika tuan-tuan dan perempuan mempunyai apa-apa layer yang tuan-tuan dan perempuan tak tahu layer tu ada apa, tapi anda ada gambar, maka anda boleh layerkan gambar tu. Okay. Nak tekap. Dia ibarat nak tekap ya. Contoh anda ada data, anda ada map daripada contoh macam senang sekali, map data daripada Jabatan Tanah dan Ukur. Sebab anda nak tahu apa? Kawasan siapa? Betul tak? Jadi the way to do that is basically guardhouse point data. Yang kedua institut latihan dan yang ketiga adalah jalan dalam ALKKM dan yang keempatlah saya sajalah tambah hospital Sungai Buloh. So, menjawab pada soalan sahabat kita tadi, macam mana kita nak bawa benda-benda ni untuk digunakan? Jawapan dia senangnya. Semua benda ni sebenarnya sudah boleh digunakan terus ke dalam Google Map kita. Di mana kita boleh mengeksportasi ataupun membawa elemen ini ke kita punya Google My Maps. Yang itu saya cerita sekejap lagi lah ya. Tapi untuk memudahkan tuan-tuan dan puan memperolehinya dalam maklumat vektor masing-masing, maklumat vektor dengan ayat saya, maklumat vektor, maka bagusnya anda save. Sebab sekarang ni dia save kat mana? Dia save dalam aplikasi. Betul tak? Dia tak save pun dalam komputer. So nak save dia macam mana? Tuan-tuan dan puan boleh pergi kat guardhouse ni, right click, tekan butang save place as. Okay, save place as ni, tuan-tuan dan puan boleh simpankanlah di dalam satu folder. Saya nasihatkan bila belajar geospatial, buatlah folder. Jangan tak buat folder. Sebab anda confirm kicap. Added 3 tengok saya letak dalam added 3. Saya tulis lagi geospatial. Nanti yang kicap tu bukan saya saja, awak pun kicap. Dan di bawah ini adalah format dia. Okay, dengar baik-baik ya. Apabila anda ambil maklumat daripada geospatial yang berkaitan dengan Google Earth ataupun Google Map, maka ada dua format yang prominent, iaitu KMZ dengan KML. Biasa saya akan pakai KML lah. Sebab apa? Suka hati saya lah. Sebab saya biasa guna KML. So I'm going to save it. Selesai. So sama juga dengan yang seterusnya, ALKKM SB pun sama. Right click, pergi kepada save places as. Saya akan tekan butang save KML. Okey, kemudian jalan ALKKM SB pun sama juga, save places as. Saya akan tekan butang KML. Dan last but not least is the hospital. Hospital ni anda ada ke tak ada? Tak ada masalah. That is not the big issues. So I got 4 KML file already inside my folder. Okey, boleh follow? Boleh ya. Setelah selesai, maka tuan-tuan dan puan boleh lihat KML file yang saya maksudkan tadi adalah satu file ni, nampak dia bentuk macam tu. Dia bentuk gambar Google Earth lah kan. So anda boleh buka. Contohnya saya double klik, dia akan buka terus. Do you want to reload? Bila anda tekan yes, maka dia akan buka lah. Which is dia akan buka menu ni. Dia akan buka menu ni ya. Okey, selesai. Baik, tuan-tuan dan puan, macam mana kita nak guna maklumat tadi dekat dalam map kita? Apa dia? Map kita. Ini bukan map kita tau. Ini map di dalam aplikasi Google Earth Pro. Kita belum jadikan yang kita punya. Oleh itu, anda boleh minimize Google Earth Pro ini for the time being ataupun tutup lah.
kita akan pergi satu aplikasi yang sangat menarik yang dipanggil sebagai Google My Map. Okay, Google My Map. So, saya jemput tuan-tuan dan puan-puan untuk login dulu dalam akaun Google masing-masing. Dan tuan-tuan dan puan-puan boleh menekan butang di atas search button engine Google dengan menulis perkataan Google My Map. Contoh ya, Google My Map. Nah, tulis Google My Map. Dah tulis dah? Maka di dalam ini akan ada satu perkataan namanya mymaps.google.com. Anda mestilah dan wajiblah login. Kalau anda tak login, tak boleh. Ya, okay. Macam ni saya dah login dalam akaun saya. So, tuan-tuan boleh pergi kepada ayat Google My Map. Dan salah satu option dia adalah Google My Map, iaitu address dia apa? mymaps.google.com. Nampak? mymaps.google.com. Nampak ke? Okey, tekan butang Google My Maps yang berkenaan. Maka dia akan keluar yang anda lihat ini. Nampak tak? Nampak tak? Nampak ya? Okey, saya tunjuk contoh Ini yang pernah saya buat sebelum ini yang dipanggil sebagai map pengurusan kawasan lesen. Ini contoh. Poligon-poligon ini anda boleh dapatkanlah dekat dalam GitHub dan lain-lain. Nanti saya ajar kejap lagi. Tapi yang lebih pentingnya dekat sini adalah tuan-tuan dan puan-puan boleh membuat apa? Boleh membuat map sendiri. Nak buat ke tak nak? Okey, mari kita buat. Di dalam anda punya map confirm kosong, betul tak? Tekan butang di sebelah kiri atas namanya create a new map. Tekan. Anda tekan butang create a new map, maka a new Google Map are going to be appear something like this. Betul? Dekat atas ni anda tulislah latihan. Latihan map ILKKMSB. Okey, dah buat dah? Dah ya? Dah, anda boleh bagi description lah kalau anda nak. Ini adalah latihan My Map. Google My Map. Google My Maps. Tekan butang save. Dah sudah siap. Dah siap dah? Dah ya. Okey, next adalah yang bawah ni namanya add layer. Nampak tak layer? Dekat bawah ni dia ada share, dekat atas ni dia ada preview. Betul? So sekarang ni saya pergi dekat yang bawah ni namanya import. I'm going to import it. So I'm going to click the import. Saya akan import. Apa yang saya akan import? Tuan-tuan dan puan-puan punya KML tadi. Ingat? Ni KML, saya masukkan KML saya. Dia akan load lah dan dia akan boleh digunakan. Dia ada beberapa lah data yang dia boleh baca, ada yang dia tak boleh baca. So saya dah letak. Dah letak dah? Guardhouse kan? Dah letak. Okey. Nak letak lagi tak? Boleh add layer lagi. Saya add a new layer and I'm going to import also. What I'm going to import? Hospital. Okey. Lagi? Apa lagi saya nak import? Add layer lagi. Jalan. Ya, pandai betul. Itu semua saya akan import. Saya persilakan tuan-tuan dan puan-puan juga untuk melakukan demikian. Di mana selepas tuan-tuan dan puan buat, tuan-tuan dan puan akan menyesal sebab benda ni tak payah buat pun tak apa. Sebab kita boleh minta QGIS buat. Saja nak tunjuk. Dia ada sebab juga kenapa saya kena ajar benda ni. Sebab tuan-tuan puan akan perhatikan nanti kepentingan anda kena tahu benda yang dipanggil sebagai Google My Map ni. Alasan dia senang je. Sebab ada setengah-setengah map dia tak berintegrasi dan Google My Map akan membantu mengintegrasikan mereka ya. Okey, saya tekan add layer yang terakhir iaitu jalan. Okey, dah buat dah? Saya tunggu anda buat. Dah nak 10.30 Sekejap lagi saya kelas. Tak apa, nanti kita boleh sambung kemudian lah. Okey, dah siap. So, dah siap ni anda boleh tekan butang base map. Dekat base map ni tuan-tuan dan puan boleh pilih apa yang dipanggil sebagai satellite image. So, I got already everything in place. And I got also numbers of areas. Nampak tak? Inilah map kita buat tadi. Okey. Dah sudah yang ini, apa yang anda boleh buat? Dia a lot of functions here lah kan. Contoh, anda nak tekan butang set default view. Okay, you can also buang perkataan-perkataan yang anda tak nak ni macam parking apa semua ni anda tak nak pun boleh. Okay, itu tak penting. Yang lebih penting ni gambar toyol ni. Namanya adalah share. Cuba tekan butang share. Share ni maksudnya anda boleh tekan butang anyone with this link can view. So you can click that one. Kemudian you can also put that one which is let others search for and find on this map on the internet. Yang ini bila anda tekan je automatically dia akan publicly archive. So hati-hatilah yang nombor 2 ni kalau benda tu adalah data public Selain benda tu tak ada masalah Tapi kalau ada masalah pun tutup jalan balik kan.
Kemudian anda boleh share on drive and so on. So I'm going to click the icon here. Then I'm going to click close. Siap. Ya. Okey, kenapa anda belajar benda ni? Tak lain tak bukan apa yang tuan-tuan dan puan-puan telah buat tadi ataupun telah klik the map and so on ini, anda boleh letak dekat mana? Anda dah klik dah pun link tadi. Yang ni kan latihan ni. Anda dah klik dah pun share a map ni. Anda boleh tekan butang ni. Nampak tak? Embed on my side. Ingat lagi? Apakah cerita embed ni? Local Data Studio. So anda boleh embed the file ya inside your Local Data Studio and so on. So contohlah, saya dah copy kan tadi link yang berkenaan. So I can open in any browser. For example, I'm going to use the Incognito browser. Saya boleh klik dan saya tekan. Sebab data ni dia tak secret kan. So dia akan keluar macam ni. So anda boleh filter lah. Anda boleh filter accordingly. Mana hospital? Oh, hospital kat sini dan sebagainya. Ini asas ya. Sebab lepas ni anda akan buat benda yang lebih complicated. Contoh saya bagi hint lah. Nampak tak tadi yang ada kluster kat Sabah tadi kan? Kejap lagi kita boleh tunjukkan kluster tu kat mana. Pada Google Earth kita. Jadi kalau dalam pembentangan, dalam mesyuarat wabak, dalam operasi anda di dalam bilik operasi itu lebih detail lah. Lebih nampak secara helikopter. Kat sini mana tempat paling dekat, kat sini mana tempat paling jauh, kat sini mana risiko yang terdekat, kat mana sumber air nak ambil. So untuk memberikan lagi sedikit lagi, 3 minit je lagi tinggal, saya letakkan contoh tadi di dalam Local Studio. Kalau anda ingat Local Studio ni, ingat lagi ke dah lupa dah Local Studio kita belajar? Baru belajar gitu kan Local Studio kita. Ni KRM dashboard contoh. Dia bukan KRM pun ni, tapi nak tunjuk dekat mana tempat saya investigate. So I'm going to click the maps and graphic. I already have the maps actually with regard to the lat long kan before. Tapi kali ini saya akan remove all the necessarily item and I'm going to replace it with the new one under the embed URL. Ni. So kalau saya letakkan embed URL dalam saya punya content, maka Google Map itu akan wujud. Okay, so tuan-tuan boleh dapat lihatlah bagaimana satu dashboard dapat dibangunkan dengan pelaksanaan investigation dan lain-lain. Macam ni kalau anda rasa segabut kan, anda buanglah dia punya menu. Saya tak sempat nak configure, tapi anda boleh edit lah. You can edit untuk buang semua maklumat, adakah maklumat yang berkenaan saja, ataupun you boleh tukar base map kamu. Biasanya base map yang satellite ni memang banyak information. Kalau nak kurang information, you boleh pakai terrain ataupun you boleh pakai view lah yang lebih sesuai. Ini contoh yang pasal city. Ini contoh adalah simple. Anda juga boleh gunakan OpenStreetMap dan lain-lain. Once you change here, it's automatically also detected the change and it's going to be displayed also similarly in here. Faham kan? Maknanya apa anda buat kat sana, kat sini akan dapat menu. So anda cuba bayangkan kalau benda ni berlaku di peringkat kementerian dan sebagainya, maka apa-apa update pada data tuan-tuan dan puan-puan akan dapat di-visualize ya. Akan dapat di-visualize, akan dapat dilihat secara tuntas. Dan tindakan kawalan pencegahan serta tindakan kawalan yang mana berlakunya wabak telah berlaku dan tindakan kawalan dapat dibuat. Kemudian pencegahan kepada kawasan baru tu dapat dielakkan daripada berlaku. Dan anda juga boleh buat prediction. Prediction maksudnya anda boleh buat ramalan. Dekat sini selepas minggu ni kat mana lagi kes yang bakal berlaku. So anda boleh tahu ciri-ciri bangunan, anda boleh tahu ciri-ciri kawasan, apakah dia punya business nature dia, kaedah manusia berinteraksi dan sebagainya lah, sosio-demografi faktor dan lain-lain. Okey, itu menyimpulkan keseluruhan cerita saya pada hari ini. So jika tuan-tuan dan puan-puan mendapat manfaat daripada video ini, jangan lupa share, like dengan subscribe kan. Okey. Ini nak mengajar ke nak ajar dalam YouTube Jadi saya ambil contoh tuan-tuan dan puan boleh tukar view yang berkenaan ini dan tuan-tuan dan puan boleh leverage lah penggunaan dia. Dan you can have a look lah. Even you can also share this one to the another website and so on. Nanti anda belajar buat website pun anda boleh share kat dalam website masing-masing. Okay, so saya tangguhkan dulu untuk episod kali ini. Dan semuanya nanti kita akan sambung kepada QGIS ya. For the time being, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya telah sertakan list of activities dalam video yang lama lah. Tapi saya tak bercadang untuk mengubah data, tapi saya akan bercadang untuk mengubah kaedah pembelajaran. Oleh demikian, data yang lama kalau masih boleh akses, anda boleh gunakan. Kalau tapi saya still akan masuk kelas dan ajarlah kepada tuan-tuan dan puan. Okey, kita jumpa lagi ya, boleh